Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Kisah untuk kali ini ialah bangsa Melayu 600 sebelum Masehi dan hingga kini. Pembina tamadun tertua di Asia Tenggara. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Asal-usul orang Melayu masih dalam perbahasan antara sejarawan, ahli linguistik, ahli antropologi, dan arkeologi. Pelbagai teori yang dibangkitkan. Namun tiga aspek yang kami jelaskan merupakan teori-teori dalam sejarah yang membahas tentang asal-usul orang Melayu. Yang pertama, berasal dari Yunan. Yang kedua, berasal dari Taiwan. Yang ketiga, berasal dari Sundaland, yaitu Kepulauan Melayu itu sendiri. Terdapat hipotesis yang menyarankan bahawa Melayu berasal daripada perkataan Melayu yang berasal daripada bahasa Tagalog yang bermaksud jauh, yang diambil daripada kata dasar layo atau layu, yaitu kongnat kepada perkataan jauh dalam bahasa Melayu. Melaya pula dalam bahasa Tagalog yang bermaksud bebas ialah daripada perkataan laya kongnat kepada kata dasar, laya kongnat kepada kata dasar layar dalam bahasa Melayu. Namun antara rekod terawal yang merujuk kepada namanya Melayu itu sendiri adalah pada rekod lukisan Ptolemy. Dilukiskan seawal 150 Masehi yang meletakkan nama Meleo Kewot atau Melayu Kolon. Perkataan Melayu juga dikatakan disebut dalam kitab Hindu yang terkenal bernama Wayu Purana pada perkataan Melayu Dewipa yang merujuk kepada tanah Melayu, yaitu bentuk muka buminya bergunung ganang. Kerajaan bernama Melayu yang lokasinya di sekitar Jambi dan lahirnya pula pada abad ke-7 Masehi. Kemudian ia dikunjungi oleh Ai Ching dalam penggembaraan agung beliau. Penggembaraan Ai Ching dicatatkan seperti berikut. Tiba dan menginap selama 6 bulan, mempelajari tata bahasa Sanskrit di sini. Sang raja memberikan Daku bantuan dan menghantar Daku ke negeri yang bernama Moloyu. Begitulah sejarah ringkas yang membahaskan mengenai asal-usul nama Melayu. Nama tersebut kemudiannya kuat menjadi identiti sebuah bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apabila identiti Melayu itu dibentuk, lalu menjadi batu asas kepada kebudayaan Melayu moden pada hari ini. Adapun Asia Tenggara pula ialah sebuah kawasan yang memperlihatkan bahawa terdapat antara penempatan terawal manusia di dunia. Sebagai contoh, penemuan kapak di Lenggong memberikan angka sekurang-kurangnya 1.8 juta tahun, memberitahu kepada kita bahawa betapa tuanya usia penempatan manusia di Asia Tenggara. Usianya sekaligus menjadikan ia sebagai kapak batu tertua manusia, lebih tua daripada yang berada di Afrika, yaitu berusia 1.6 juta tahun. Selain itu, penempatan-penempatan prasejarah yang terkenal di semenanjung tanah Melayu, seperti Perak Men yang berusia 11.000 tahun. Namun, walau sejauh 11.000 tahun, rangka manusia
Zaman prasejarah ditemui hanya pada tahun 600 sebelum Masehi atau angka yang lebih tepat 582 sebelum Masehi. Berdirinya peradaban zaman besi terawal di Asia Tenggara dan Malaysia khususnya. Penemuan-penemuan seperti jeti pelabuhan purba, industri membuat besi dan kapak, kota metropolitan yang pernah berdiri di sekitar Sungai Merbuk dicadangkan sebagai sebuah peradaban milik bangsa Melayu berdasarkan faktor seperti seni bina, pertarikan dan seumpama dengannya. Dari peradaban di sekitar Sungai Batu, lahirnya pelbagai kerajaan seperti Kedah Tua yang dicadangkan sebagai warisan Sungai Batu yang berdiri lebih awal. Selain Kedah Tua, kerajaan orang Melayu turut dikaitkan lokasinya di utara tanah Melayu, yaitu Langkasuka yang turut dicatatkan kewujudannya dalam kornikel-kornikel Cina yang sezaman dengannya. Selain itu, negara-negara kota dan kerajaan kecil tumbuh di sekitar Kepulauan Melayu seawal abad kedua dan ketiga Masehi. Bahkan pada zaman kemuncaknya, catatan Cina mengatakan bahawa terdapat 30 buah negara kota Melayu berdiri sepanjang tanah Melayu. Negara-negara kota ini kemudiannya disatukan di bawah sebuah empayar bernama Sriwijaya yang menganut agama Buddha sebagai anutan utama. Raja pertama Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa disebut namanya sebagai antara prasasti terawal di dalam bahasa Melayu kuno, yaitu prasasti kedudukan bukit yang dipahat dalam bahasa Melayu kuno. Empayar ini berdiri selama 600 tahun, yaitu 650 hingga 1280. Bermula pada abad ke-7, ekspedisi penaklukan yang dilakukan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Empayar ini kemudiannya berkembang menakluk pelbagai negara kota serta kerajaan kecil dan disatukan di bawah sebuah empayar. Antara maharaja-maharaja terkenal dalam sejarah Sriwijaya ialah Sri Indah Warman yang dikatakan telah mengirim surat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz daripada dinasti Umayyah supaya menghantarkan orang untuk mengajarkan agama Islam kepada Sriwijaya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa baginda memeluk Islam. Keluasan empayar Sriwijaya mencapai zaman kemuncaknya adalah ketika era pemerintahan Maharaja Darna Indra daripada dinasti Sailendra yang memerintah Sriwijaya dari Pulau Jawa sehingga digelar penumpas musuh-musuh perwira. Sungguh pun begitu, bukti pengaruh Sriwijaya sampai di Filipina dengan penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Manila yang dikenali sebagai prasasti Keping Tembaga Laguna. Sriwijaya adalah sebuah empayar yang mendapat manfaat daripada kedudukannya yang strategik di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dengan barat. Lagi-lagi apabila berjaya menyatukan seluruh negara-negara kota dan kerajaan kecil Melayu sepanjang Selat Melaka, yaitu Tanah Melayu dan Sumatera.